Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Solawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya dari dulu hingga sekarang. Di sini kita akan membahas diangkatnya khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Menjadi khalifah pertama, semasa Rasulullah sedang sakit, Baginda mengarahkan supaya Sayyidina Abu Bakar mengimamkan sholat orang Islam. Selepas kewafatan Nabi Muhammad, sebuah majelis, yaitu Majelis Syuro, yang dihadiri oleh golongan Ansor dan Muhajirin, ditubuhkan untuk melantik seorang khalifah bagi memimpin umat Islam. Hasil daripada perjumpaan itu, Sayyidina Abu Bakar dilantik dan menjadi khalifah pertama umat Islam. Perlantikan Sayyidina Abu Bakar mendapat tentangan daripada beberapa orang yang ingin melantik Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah karena Sayyidina Ali merupakan menantu dan sepupu Rasulullah. Golongan Syiah yang merupakan golongan daripada keluarga Bani Hashim menentang perlantikan Sayyidina Abu Bakar. Tentangan itu tamat selepas Sayyidina Ali Abi Thalib membaikan Sayyidina Abu Bakar. Ada pendapat mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib hanya membaikan Sayyidina Abu Bakar selepas 6 bulan. Jalaluddin Al-Suyuti dalam karyanya dalam kitab Khalifah Al-Rashidun menyatakan bahwa semasa perjumpaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar orang Islam Ansor di rumah Sa'd ibnu Ubadah selepas kewafatan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar pada mulanya mencadang dua calon sebagai khalifah, yakni Sayyidina Umar dan seorang sahabat lain, Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Perbincangan menjadi hangat sehingga Sayyidina Umar menyuruh Sayyidina Abu Bakar menghulurkan tangannya, lalu Sayyidina Umar mengambil tangan Sayyidina Abu Bakar dan memberi baiah kepadanya. Tindakan Sayyidina Umar diikuti Muhajirin dan Ansor. Selepas mendapat baiah, Sayyidina Abu Bakar mencari Az-Zubair dan Sayyidina Ali yang tiada di pertemuan itu. Kedua-duanya mereka dipanggil dan memberi baiah kepada Sayyidina Abu Bakar apabila mereka tiba. Peperangan Islam Riddah. Masalah mula timbul apabila Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah. Masalah ini mengugat kestabilan dan keamanan kerajaan Islam. Banyak puak-puak Arab memberontak dan menentang khalifah. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat, manakala ada pula yang kembali kepada menyembah berhala dan mengikut tradisi lama mereka. Puak-puak ini mendakwa bahwa mereka hanya menurut perintah Rasulullah dan memandangkan Rasulullah telah wafat maka mereka tidak perlu lagi mengikuti ajaran Islam dan mereka telah bebas. Sayyidina Abu Bakar menegaskan bahwa mereka bukan sahaja menyatakan taat sembah kepada seorang pemimpin, malah mereka kini tergolong dalam golongan Muslim. Ada di antara mereka mendakwa bahwa mereka ialah Nabi dan Rasul. Bagi menumpaskan penghinaan dan perbuatan murtad ini, maka Sayyidina Abu Bakar melancarkan perang terhadap golongan yang digelar golongan Riddah. Hal ini merupakan permulaan dari peperangan Islam Riddah. Antara orang yang mengaku menjadi nabi ialah Musailamah Al-Kadzab. Namun Khalid Al-Walid berjaya menumpaskan Musailimah dalam pertempuran ekspedisi ke utara. Selepas berjaya mengurangkan golongan Riddah, Sayyidina Abu Bakar menghantar panglima-panglima perang Islam ke utara untuk memerangi Byzantin, Rom Timur, dan Empire Parsi. Khalid Al-Walid berjaya menawan Irak dalam hanya satu kempen ketentaraan. Beliau juga menempuh kejayaan dalam beberapa ekspedisi ke Syria. Menurut seorang orientalis barat, kempen Sayyidina Abu Bakar hanyalah sebuah lanjutan daripada perang Riddah. Hal ini jelas salah memandangkan kebanyakan golongan Riddah terletak di selatan semenanjung Arab dan bukannya di utara. Pengumpulan Al-Quran. Menurut ahli sejarah Islam, selepas siri peperangan Islam Riddah, ramai orang yang mahir menghafal Al-Quran terbunuh. Sayyidina Umar Al-Khattab, khalifah yang berikutnya, meminta Sayyidina Abu Bakar untuk mula menjalankan aktivitas pengumpulan semula ayat-ayat Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan kemudian melengkapkan aktiviti pengumpulan dengan membukukan Al-Quran, yaitu Mushaf Utsmani, semasa beliau menjadi khalifah.